Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Okay, hari ini kita akan belajar topik berkenaan dengan garis lurus. Sebenarnya topik ni dia bukan dalam tingkatan 4 atau 5. Dia asalnya dalam tingkatan 3. Ini adalah asas dalam topik garis lurus yang kamu akan guna semula dalam topik tingkatan 4 pun ada, topik tingkatan 5 pun ada guna. Okay, jadi kita akan pergi turun sikit, pergi form 3. Kita belajar persamaan garis lurus hari ini, insyaAllah. Okey, kita tengok kejap. Okey, saya share soalan untuk kamu. Tengok soalan mana saya set tadi. Okay. Okey, sebelum kita masuk kepada soalan, kita pergi dekat nota sikit iaitu kita panggil dia topik hari ini adalah garis lurus. Okey secara asas garis lurus ni sebenarnya dia ada 4 jenis. Biasa-biasa kadang-kadang tak perasan benda ni. Kan 4 jenis garis lurus. Yang pertama, garis lurus dia mendatar je. Kemudian dia ada sengit. Dan sengit. Satu lagi tegak. Ini ada 4 jenis garis lurus kita. Ini semua garis lurus. Okey. Semua garis lurus ni ada persamaan arm dia. Kita panggil dia. Contoh, kalau yang sengit 2 ni, persamaan arm dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Itu persamaan arm dia. Sebab apa? M ni adalah kecerunan. Kecerunan maksudnya garis tu mesti condong. Kan? Berapa condong dia? Kalau condong dia macam ni, dia macam naik ni, kita panggil dia M dia mesti positif. Sebab tu dia condong naik. Kan? Macam ni terbalik pula. Condong dia turun. Jadi yang ni dia akan jadi apa? Y sama dengan MX tambah C juga. Sama sebab dia ada condong. Cuma beza dia M dia negatif. Kecerunan dia negatif. Jadi kecerunan negatif turun. Kecerunan positif naik. Persamaan arm dia Y sama dengan MX tambah C. Okey? Untuk yang mendatar ni pula, dia tak ada kecerunan. Dia tak condong, dia mendatar. Bila dia tak condong maksudnya M dia tak ada. M dia kosong. Yang ini M dia sama dengan kosong. Bila M dia kosong, seolah-olah kamu ambil jari tutup M tu. Bila tutup M tu yang tinggal apa? Y dengan C saja. Tinggal Y dengan C saja, iaitu Y sama dengan C saja kalau persamaan dia mendatar. Kan? Manakala kalau menegak pula, ini condong terlebih pula, tegak contoh dia. Yang ini maksudnya apa? Sama juga kita ambil, kita anggap sebagai dia punya kecerunan dia infinity, tegak je. Jadi dia tak ada Y pula. Ya kalau macam ni dia X saja. X sama dengan, saya ambil A kat sini. A maksudnya apa? Pintasan X. Ini mukadimah dalam topik kecerunan. Kadang-kadang ada soalan objektif. Bila soalan objektif, kita tengok benda ni lah. Tengok, oh positif, negatif, kita dah boleh agak lah. Kan? Tapi saya target kamu sebab apa? Soalan garis lurus ni ada pada kedua-dua kertas. Iaitu kertas 1 ada objektif, kertas 2 pun ada subjektif. Okay? Cuma markah dia tak banyak. Kan? Dia duduk dalam bahagian A saja, mungkin 3 atau 4 markah saja. Kan? Tapi asas dia. Yang penting apa? Benda ni asas. Dia akan guna dalam topik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Topik ketaksamaan, kan? Topik graf fungsi pun ada pakai benda ni. Okay? Jadi kita kembali kepada persamaan garis lurus yang asal tadi. Persamaan garis lurus dia macam mana? Yang pertama sekali kalau kamu tengok kat sini, Y sama dengan MX tambah C ni, okay. Persamaan dia biasanya, M ni adalah, dia punya tadi, M adalah kecerunan. Kecerunan. Benda pertama yang kita nak kira dalam persamaan garis lurus adalah kecerunan. Kalau ada lah. Kalau yang tak ada, tak payah kira lah yang ada. Okay. Apa formula dia? Kecerunan ada 2 formula. Yang pertama, M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini kita akan gunakan formula ni kalau 2 koordinat diberi. Kan? Kalau 2 koordinat diberi. Kan? Okay. Satu lagi kita boleh gunakan persamaan dia M sama dengan negatif pintasan
Y per dengan pintasan X. Pintasan Y per dengan pintasan X. Bila kegunaan dia? Kita tengok contoh kan. Yang pertama yang warna merah ni. Mana guna dia? Kalau dia bagi satu graf contoh macam ni. Kan? Kemudian dia bagi dua koordinat. Tarik. Satu koordinat A. Satu koordinat B. Koordinat A ni. Dia bagi satu. Contohlah. Kan? Manakala koordinat B ni pula. Dia bagi kat situ adalah 4, 7. Contoh saya ambil 4, 7. Jadi kat sini kita boleh cari keturunan dia. Dengan menganggap bahawa yang bawah ni, yang kecil ni saya anggap sebagai X1, Y1. Yang atas jadi X2, Y2. Dalam exam tak payahlah pergi tulis semua ni. Kamu kena fahamlah kan cerita dia. Jadi automatik kita ambil keturunan kita M sama dengan siapa? Kanan dulu. Kan? Y2 tolak dengan Y1. Nampak? Y2 tolak Y1 maksudnya 7 tolak 1 per dengan 4 tolak 1. Jawapan kita akan dapat 7 tolak 1, 6. 4 tolak 1, 3. Jadi kita akan dapat jawapan kita 2. Ini kita punya keturunan. Okey, guna dia bila nak pakai formula ni? Kalau ada 2 titik diberi. Kalau ada 2 titik diberi, kita pakai formula ni. Bila nak pakai yang biru ni? Yang biru ni kalau ada pintasan. Yang pintasan tu apa pula? Pintasan Y dengan pintasan X. Maksudnya, kalau ada satu graf, dia potong terus Y dengan X. Ni Y, ini X. Okay. Dia potong terus. Potong macam tu. Bila dia potong macam tu, dia bagi pula sini berapa. Contoh dia bagi kat sini, saya ambil kat sini 4, sini dia bagi 2. Tempat yang kena pada paksi Y ni, ini kita panggil dia pintasan. Pintasan. Pintasan apa? Pintasan Y. Kena dekat X, ini pun pintasan juga. Namanya pintasan X. Kalau gambar rajah macam ni, tak payahlah pakai formula ni. Kalau kamu ingat formula ni. Dua-dua formula ni diberi dalam exam. Kalau lupa, pergi tengok dekat senarai formula. Okay? Jadi apa jawapan kita kat sini? Kita tengok dulu. Ini formula kita ambil M sama dengan formula apa? Negatif. Sebab tu saya letak kurungan tu. Sebab ni lupa negatif tu. Negatif pintasan Y kita 4 per dengan pintasan X kita 2. Jadi kita akan dapat jawapan kat sini adalah negatif 4/2, negatif 2. Dia membuktikan cerita kita yang awal-awal tadi. Yang ini. Nampak? Tengok. Kalau dia naik, dapat apa? Positif. Kalau turun, dapat negatif. Ini cerita pasal yang pertama yang kamu kena faham dalam garis lurus, iaitu kita panggil dia kecerunan. Boleh macam biasa. Kalau kamu tak faham ke apa, kamu cakap terus. Saya boleh ulang insyaAllah. Ini cerita pasal apa? Yang pertama, mengira kecerunan. Ada berapa formula? Ada 2 formula. Nak kira kecerunan ada 2 formula. Saya highlight untuk kamu. Macam pen depan mata, cari mata. Okay. Kecerunan. Yang pertama ada formula pertama yang ini. Formula kedua yang ini. Kalau boleh hafal, bagus. Boleh hafal, bagus. A lah kalau boleh hafal ni. Okay. Boleh Itu kecerunan dari segi formula. Dari segi formula. Okay. Kita akan pergi bahagian kedua. Saya akan mulakan dengan kecerunan dulu. Sebab nak buat persamaan, dia mesti faham kecerunan. Bila faham kecerunan, baru kita pergi dekat pintasan. Dah faham kecerunan pintasan, maka jadilah nama dia persamaan garis lurus. Okay. Ini cerita kecerunan bahagian pertama, iaitu kecerunan pasal formula Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Okay. Saya akan pergi bahagian kedua kat sini. Tengok. Ni kertas ni je. Cukup kot. Ada sedikit kesilauan. Silau lampu. Okay. Saya letak kertas ni. Okay. Untuk bahagian kedua adalah kita ambil mencari kecerunan. Mencari kecerunan dari persamaan. Maksudnya dia bagi persamaan pula.
Cari keturunan. Ini kita kena guna algebra. Algebra pun saya dah ulang kaji kamu asas sikit lah. Itu. Jadi mencari keturunan dari persamaan. Contoh satu yang mudah dulu. Contoh satu, katakan dia bagi kat sini y sama dengan 3x campur 5. Kamu tengok persamaan garis lurus biasanya y dengan x dia tak isi. Kan? Yang ini nombor ada, yang ada nombor. Siapa dua orang ni? Dua orang ni kita tengok balik formula kita tadi apa? Y sama dengan mx tambah c. Kita nak cari apa? Keturunan. Siapakah dia? Tengok tempat dia, tengok tempat dia. Nampak? Kan? Jadi kat sini daripada yang pertama, maka kita dapati kesimpulan kita M dia sama dengan 3. Ini siapa? Tak apalah. Walaupun kita tak belajar lagi. Jadi kita faham. C. Ini C. C sama dengan 5. Ini daripada keturunan. Ni yang mudah. Dia bagi direct. Kan? Tapi dalam exam takkan macam ni. Senang sangat ni. Kan? Dia bagi indirect. Tersirat sikit. Kena buat something. Contoh 2. Contoh 2 kat sini dia bagi macam mana? Dia bagi 2y sama dengan kat sini 4x tolak 7 dia bagi. Jadi kita kena faham. Formula kita y sama dengan mx tambah c. Nampak? Bila kita tengok dekat formula kita, kunci utama kita y ni. Tapi kat sini ada apa? 2y. Jadi 2 ni tak nak. Bila 2 tak nak, kita kena buang 2 tu. Macam mana nak buang 2? Senang je. Bahagi seorang-seorang. Ni bahagi 2. Ini bahagi 2. Ini pun bahagi 2. Jangan pergi pindah-pindah saya tak mau. Garis lurus tak mau pindah, tak jadi. Kan? Pening nanti. Bahagi je. Bahagi-bahagi yang tinggal apa? Y. 4 bahagi 2, 2x. 7 bahagi 2 tak boleh biar situ. Kalau tak boleh bahagi tu, dia je kat dia. Okay, siapa suruh dia tak boleh bahagi. Okay? Jadi kesimpulan kita siapa? Sini. Dengan ni. Cuma yang ini, M kita sama dengan 2. C hati-hati ya. C dia sekali dengan ini. Kalau negatif ada. Sama juga keturunan. Kalau ada negatif kat depan, negatif tu dia yang punya. Jadi kat sini C kita adalah negatif 7/2. Ini dia mencari keturunan maksudnya 2. Fokus kita dekat keturunan dulu lah. Tapi automatik dah boleh faham dah. Kalau formula macam ni, 1y, 1c ni senang lah cerita dia. Okay. Ini ada lagi dia bagi. Dia bagi pecahan. Okay. Macam mana kalau tiba-tiba ada pecahan pula dia bagi? Tak ada masalah. Sama je cara kita buat. Contoh sebagai sini, contoh 3. Contoh 3 kat sini. Tiba-tiba dia bagi kat sini. Saya tulis kat sini x. Sama dengan kan? 3 tolak dengan 4y/2. Dia bagi saja ya. Saja bagi susah. Saja bagi susah. Bagi kamu buat something. Kan? Bila dia bagi benda ni susah, kalau kita faham, markah lebih. Itu yang syok dia, markah lebih. Yang tak syoknya kalau tak reti tak ada markah. 2 tu je. Kalau reti dapat markah lebih. Tak reti tak dapat markah. Jadi kita kena reti lah. Kan? Okay. Tengok formula asal balik. Y sama dengan mx tambah c. Sebab tu minggu lepas kita ada belajar algebra sikit asas kan. Jadi macam biasa kita nak y saja. Y kita duduk belah kanan pula tu. Kan? Bila duduk belah kanan, kita kena pindahkan ke kiri. Nak pindah tak boleh sebab apa? Ada bawah. Ada bawah maksudnya 2 ni kena pindah dulu. Bila 2 pindah, dia akan jadi 2x. Sama dengan 3 tolak 4y. Sebab tu algebra tu penting kan. Topik ni mudah je. Cekap algebra okey. Jadi kita nak y. Negatif bawa ke sebelah. Bila negatif bawa ke sebelah, dia akan jadi positif 4y sama dengan 3 tunggu 2x ni pula kita tak nak x. Kita tak nak x. Kita nak y je. X pindah sebelah. Jadi seolah-olah ditukar tempat. Yang ni akan jadi negatif 2x. Kenapa negatif? Dia positif pindah ke sebelah jadi negatif. Okey. Sekarang jadi macam tadi. Saya tulis mulalah bagi senang faham kan. 3 tolak 2x. Jadi kat sini kita nak apa? Fokus kita nak y sahaja. Jadi kita selesaikan dengan cara bahagikan saja dengan 4. Mamat ni pun dapat 4. Mamat ni pun dapat 4. Seorang-seorang dapat. Okey. Yang tinggal apa? Y
3/4 tolak 1/2 X. Jangan salah ambil pula kan. Kamu tengok betul-betul. Ada pelajar, cikgu M yang ni ke? Bukan. Tengok betul-betul. M maksudnya apa? M nak cam orang sebelah dia ada X. Orang sebelah dia ada X, ada M. Namanya M apa? Kecerunan. Okay, mana X? Dia X. Siapa orang sebelah dia? Ni, sekali dengan negatif ni kau ambil. Di kesimpulan kita kat situ, M kita sama dengan negatif 1/2. Jadi dah ambil M, siapa seorang lagi? C. 3/4. Jadi ada dua kaedah untuk mencari kecerunan. Yang pertama tadi kita guna apa? Formula. Yang kedua, kita gunakan mencari kecerunan dari persamaan. Kalau ada persamaan yang diberikan. Okey? Kalau ada persamaan yang diberikan. Boleh? Itu dua kaedah. Okey? Bila kamu dah faham M, saya nak cerita pintasan. Dah dapat pun pintasan dia. Tapi saya cerita juga. Jom kita tengok apa cerita dengan pintasan pula ni. Okey? Jom kita tengok bahagian seterusnya. Pintasan. Sebelum kita jawab soalan, nanti senang kita jawab soalan dia. Terus. Okey. Ya? Ada soalan ke? Boleh? Boleh, cikgu. Boleh Jadi kita tengok kat sini. Kita tengok pintasan pula. Okey, biasanya pintasan dua cara juga nak tengok. Yang pertama, kita boleh tengok aje. Tengok aje maksudnya apa? Kita bagi tengok je. Tengok je maksudnya kena ada gambar lah. Kalau ada gambar bolehlah gambar. Ada gambar rajah. Okey, satu lagi kita kena kira. Kalau kena kira, dia pecah dua pula. Kalau pintasan X, maksud dia Y kosong. Maksudnya jadikan Y kosong. Kalau pintasan Y, pintasan Y jadikan X kosong. Ataupun pintasan Y tadi, cara kedua kita dah buat persamaan tadi. C juga adalah sama dengan pintasan Y. Tengok je macam mana? Tengok je kalau dia bagi gambar lah. Kan? Gambar-gambar dia tengok je macam ni. Tiba-tiba ada macam ni. Macam saya cerita tadi. Automatik kita dapat, kalau kat sini maksudnya ini pintasan Y. Kalau kat sini namanya pintasan X. Ini namanya tengok je. Kan? Untuk mencari pintasan. Kan? Kalau kira macam mana? Kalau kira, ini tengok je. Tengok je. Kalau kira pula, dia kena bagi apa? Kita perlu tengok apa? Persamaan. Kan? Jadi pertama kena ada persamaan. Baru kita boleh kira. Jadi kita tengok contoh. Contoh 1. Dia bagi, tiba-tiba dia bagi 2X campur 2Y sama dengan 5. Macam ni dia bagi. Dia suruh cari apa? Cari pintasan X. Jadi kalau dia bagi soalan macam ni, tak payahlah kita pergi buat jadikan persamaan gaya lurus tu. Tak payah kita buat Y sama dengan, tak payah. Terus kita tengok, okey, kalau pintasan X maksudnya apa? Jadikan dia Y sama dengan kosong. Hafal benda ni je. Jadi Y sama kosong maksudnya apa? Tempat Y ni letak kosong. Okay? Jadi kita akan jadikan 2X tambah 2. Tempat Y gantikan dengan kosong sama dengan 5. 2 kali kosong habis. Kosong. Okay? Yang tinggal 2X sama dengan 5. Yang kita nak apa? Pintasan X. Jadi X kita nak, 2 tak nak. Potong 2, turun bawah. Siap. Ini kita panggil dia pintasan X. Jadi pintasan Y sama cerita dia. Apa saja persamaan dia bagi. Kalau pintasan Y pula, kita pergi buat apa? X sama dengan kosong. Jadilah cerita dia. Automatik terus jadi cerita dia. Okey? Itu cerita asas dalam persamaan garis lurus. Nanti baru kita pergi bahagian seterusnya. Bila tengok soalan, ada benda ekstra-ekstra dia akan tambah. Tapi asas ni kena faham dulu. Bila faham asas, soalan semua senang-senang boleh jawab. 5 markah, 3 markah, 4 markah, 7 markah, semua kita dah boleh buat. Kita target. Salah satu topik yang akan tolong kamu dalam exam nanti adalah
persamaan garis lurus. Ramai yang tinggal benda ni sebab apa? Tidak belajar dalam tingkatan 4, tidak belajar dalam tingkatan 5. Dia lupa. Kan? Dia tak pergi tengok balik form 3. Tiba-tiba masuk soalan exam, tengok-tengok ada. Sudah lupa dah. Okey? Kita pergi tengok. Sekarang kita dah boleh cuba-cuba tengok soalan. Okey? Boleh Kecerunan, pitasan. Kecerunan, pitasan. Dia main tu je. SPM dia main tu je. Cuma bila dia kebat, dia ada tukar-tukar sikit lah. Tak apa. Itu kebat. Kemudianlah kita tengok. Kita pergi tengok dulu soalan yang pertama. Saya share kat kamu. Kejap. Sini share. Okey. Ui, besarnya semua ada. Okey. Boleh nampak tengok. Okey. Jom kita tengok soalan. Saya tarik dulu pitasan Ya, mana kertas saya tadi? Biasanya kertas kajang lagi sedap buat. Syok, ada garis-garis. Kan? Kalau kisah kertas biasa tak ada garis, ni ingat tengok. Okey. Sekejap bagi adjust sikit. Okey, macam biasa Kalau kamu ada soalan apa-apa, kamu terus tanya je Okey. Kita tengok soalan nombor 1 kat sini. Nombor 1. Rajah menunjukkan 2 garis lurus. Oi. Tiba batuk ni. PQ dan RS. Okey, saya lukis dulu. Kamu dalam exam tak payah lukis. Ni saya nak ajar je. Okey. Lebih kurang. Tarik. Dia pun tarik. Okey, ni ada paksi Y. Ini ada paksi X. Sini ada R. Sini ada P, nampak? Yang 2 ekor ni dah tahu siapa ni. Ini pintasan Y bagi garis ni. Ni pintasan Y bagi garis ni Okey. Kemudian dia ada bagi persamaan situ 2Y sama dengan X campur 4. Kemudian dia bagi sini ada Q, sini ada S. S pula dia ada bagi koordinat 5, 2. Okey. Itu gambar dia gambar dia Kita tengok apa soalan nak. Diberi P dan R terletak pada paksi Y. Nampak? Dia bagi tahu maksudnya ini adalah pintasan Okey. PQ adalah selari. Yang ini kita baru jumpa. Tadi saya ada cerita pun, cerita dia pasal apa? Selari. Apa maksud dia? Kalau selari, kamu tengok gambar, kamu tahu nampak? Sama kan? Condong dia sama. Bila condong dia sama, maksudnya kecerunan dia sama. M sama. M untuk siapa tu? Untuk PQ sama dengan M untuk RS. Sebab apa? Formula dia selari. Bila selari maksudnya kecerunan dia sama. Okey? Soalan pertama dia kata cari. Cari. Dia nak apa guys tu? Cari ada kurungan pula, tak apa. Okey. A, koordinat bagi P. Dia nak koordinat bagi P, maksudnya P, X, Y. Kita kena tulis jawapan last kali macam ni. Okey. Apa P? P ni adalah pintasan Y. Dan saya bagi tahu kamu, kalau pintasan Y, apa maksud kita? Maksudnya X sama dengan kosong. Kita pergi buat je lah. Ambil persamaan tu. 2Y sama dengan X tambah 4. Gantikan saja X ni dengan kosong. 2Y sama dengan kosong campur 4. Jadi kita akan dapat 2Y sama dengan 4. Potong 2. Turun bawah. Yang tinggal Y sama dengan 2. Tapi dia nak koordinat jangan lupa. Dia bukan nak ni saja, dia nak koordinat. Koordinat macam mana ni? Sebab tu awal-awal saya tulis lah. Bila dia nak koordinat kita, dia mesti buat macam ni last. Jadi jawapan kita kat situ P, X berapa? 0. Y berapa? 2. Itu kita panggil dia. Dapatlah koordinat yang kita panggil sebagai P kat situ. Okey? Satu cara Satu lagi B. Dia minta apa?
persamaan garis lurus. Dia minta persamaan garis lurus. Jadi B Bila dia minta persamaan garis lurus, benda pertama kamu kena tulis formula. Nampak? Formula kita apa? Y sama dengan MX tambah C. Dan nak buat persamaan garis lurus, kita kena ada M dulu. Ada keturunan. Nampak? Mana nak cari M? Bila kita tengok M dekat RS. Bila kita tengok RS, ingat tadi. M ada berapa cara tadi? Ada 2 cara. Satu, guna formula. Bila kita guna formula, kamu akan tengok, kena ada 2 koordinat. Tapi yang ini ada 1 je koordinat. Satu lagi tak ada. Kita tak boleh pakai formula. Okay? Bila tak boleh pakai formula, kita pergi satu lagi. Kan? Menggunakan persamaan. Persamaan dia tak ada juga. Tapi kita boleh pinjam. Kenapa kita boleh pinjam? Sebab bila dia selari, maksudnya M yang dia ni dengan yang dia ni, M dia adalah sama. M-nya sama. Okay? Jadi saya akan pergi cari M yang ini. Macam mana nak buat? Dekat gambar pun boleh kita buat. Contoh 2Y sama dengan X campur 4. Kita nak apa? Fokus kita dekat Y sama dengan MX tambah C. Jadi dekat fokus kita dekat Y. Maksudnya 2 ni tak nak. Bagi semua orang dengan 2. Pak? Bila kita bahagi semua dengan 2, yang tinggal apa? Y sama dengan 2 kat bawah ni 1/2. Tulis bagi cantik. X tambah dengan 2. Nampak? Jadi mana M kita? Ini M kita. Jadi M kita kat sini adalah 1/2. Kalau M sini 1/2, M sini pun akan dapat sama 1/2. Kenapa dia sama? Sebab selari. Selari sama formula tadi kan. Jadi kita dah ada M belum? Dah. Dah ada M. Berapa M kita? 1/2. Untuk siapa ni? RS. Okay. Jadi nak buat persamaan kena ada apa? Formula, kena ada keturunan, dan last sekali kamu kena ada 1 koordinat. 1 titik dekat garisan yang kita nak. Contoh sekarang ni kita nak garisan apa? RS. Ada tak koordinat? Ada. Kita ada dekat S. Apa koordinat kita? 52. Apa maksud 52 ni? 52 maksudnya 5 ni X. 2 ni Y. Itu maksud dia. Jadi sekarang kita dah boleh buat persamaan. Macam mana nak buat? Ambil je ni. Y sama dengan, masuk. Y sama dengan 1/2X tambah C. Okay. Kemudian kita ada apa? Ada X dengan Y. Masuk pula X dengan Y. Y kita kat sini 2. Okay. 1/2. X kita berapa? 5. Tambah C. Nampak? Pergi dekat kalkulator kamu. Dah boleh kira dah sebenarnya. Dah boleh kira dah kan. Boleh kira pakai kalkulator, dah boleh kira dah. Tapi kalau nak buat manual macam saya ajar pun tak ada masalah. Kita buat pelan-pelan. Manual. Ini saya ambil ni. Saya jadikan 2 sama dengan 1/2 darab 5. Atas saja darab. Dapat 5/2. Tambah C. Nak dapatkan C, 5/2 ni kena pindah ke sebelah. Bila pindah ke sebelah, dia akan jadi 2 tolak 5/2. Jadi ambillah kalkulator. Bila ambil kalkulator, kamu akan dapat 2 tolak 5/2, 4 tolak 5. Kalau saya kira manual macam ni, ni pergi sini 4, 2 kali 2, 4 tolak 5, -1. Faham pakai kalkulator je. C dah ada, M dah ada, persamaan dah boleh buat. Jadi jawapan kita oleh sebab itu, ingat persamaan mesti tulis Y. M masukkan. Mesti tulis X. C masukkan. Ini kita panggil dia persamaan garis lurus. Okey, persamaan garis lurus kan? Contoh. Boleh faham kan? Okey. Kita pergi terus soalan C. Soalan C, pintasan X bagi garis lurus RS.
Tadi kita dah belajar dah pasal pintasan. Ingat tadi? Macam mana cari pintasan? Dia minta pintasan X. Jadi formula kita apa? Jadikan dia Y sama dengan kosong. Boleh ke main tengok je? Tak boleh. Tak ada pun. Tak ada pun kat sini. Tengok je tak boleh. Jadi tak boleh. Kena buat kira. Bila nak buat kira, kena ada persamaan. Ada tak persamaan untuk RS? Ada. Tulis dulu. Ini bahaya dia. Kalau yang ini salah, yang ini salah. Tu kena jaga-jaga buat 1/2 kan. Kemudian apa? Jadikan Y dia kosong. Bila kita jadi Y kosong, maksudnya sini akan jadi kosong. 1/2 X tolak 1/2. Okey. Ni siapa nak pindah ni? Okey. Tengok. Kita akan pindah siapa? Kalau kamu nak pindahkan negatif ke sebelah pun boleh. Ataupun macam saya ajar kamu, kalau ada pecahan ni, pening tengok. Boleh darab 2 dulu. Okey. Tapi sebab ni mudah macam ni, kita terus buat macam ni je. Pindah negatif ke sebelah. Dia akan jadi 1/2 sama dengan yang tinggal 1/2 X. Okey. Jadi bila kita potong kat sini, ni potong, ni potong. Yang tinggal apa? X sama dengan 1. Jadi jawapan kita pintasan X sama dengan 1. Itu jawapan penuh. Okey. Kalau soalan macam ni ABC macam ni biasanya dia bagi 5 markah, ambil 5 markah. Boleh faham ke? Okey. Boleh kalau boleh kita try tengok. Soalan nombor 2 ni. Tengok soalan nombor 2 pula tengok soalan tu. Ni kita buat sama-sama. Kamu boleh tengok, boleh cuba-cuba faham kejap Okey. Cuba tengok soalan tu. Saya lukis gambar dulu. Nombor 2 kat sini ada gambar. Panjang belah kiri kan. Okey. Dia ada satu garisan yang tegak ni. Kena condong. Ni susah sikit lah. P. Sini Q. Tapi Q dia bagi ni. Negatif 65. Kemudian dekat R apa tak bagi. Ini O. Ni paksi Y, paksi X. Okey. Kumpul maklumat dulu. Dalam rajah, PQ adalah selari dengan paksi X. Dia selari. Maksudnya apa? 2 ekor ni selari. Paksi X dengan ni sama. Okey. Tapi saya dah ajar kamu tadi awal-awal. Kan? Ada berapa jenis? Ada 4 jenis persamaan garis lurus. Mana tadi nota? Kalau nota selalu hilang. Tak tahu letak mana. Okey, jatuh dah. Oh ni. Merata cari. Okey, yang ni. 1, 2, 3, 4. Yang ni yang mana yang ni? Okey, yang ni maksudnya Y sama dengan C. Dia tak ada X. Y sama dengan C. Dia tak ada X. Saya akan letak ni. Boleh. Untuk soalan ni, bila dia tegak macam ni maksudnya apa? Y dia sentiasa sama. Y dia. Kat mana Y kita? Ni Y. Berapa Y kita? Mana nak ambil? Ni dekat ni. Koordinat ni maksudnya ini X, ini Y. Kalau Y dia 5, mana-mana pun 5 je tu. Sampai kat sini pun 5. Ni pun 5. Kan? Jadi persamaan kita untuk yang ini, kalau dia minta, yang ini adalah Y sama dengan 5. Dia minta tak minta, kemudian kita tengok. Okey. Apa lagi dia bagi? Diberi PQ sama dengan 2 OR. Okey, PQ sama dengan 2 OR. Panjang. Ni PQ sama dengan 2 OR, maksudnya panjang. Panjang dia kamu tengok. Berapa panjang PQ? Bila panjang PQ, kita tengok apa? Nak kira kat mana? Kita tengok dekat X dia. Dekat sini X dia apa? Kosong. Dia mula dekat kosong. Dia habis dekat X dia berapa sini?
X dia adalah negatif 6. Maksudnya kosong ke negatif 6. Berapa panjang? Kan? Maksudnya panjang dia apa? 6. 6 panjang dia. Kosong pergi negatif 6. Okey, itu panjang jarak dia. Kalau ikut formula kita kena ambil apa? Kan? Yang belah kanan tolak belah kiri. Kanan tolak kiri. Panjang sama dengan kanan tolak kiri ya. Kita ambil kosong tolak dengan negatif 6, dapat jawapan kita 6. Itu jarak. Jarak kita ambil kanan tolak kiri. Okey? Kalau sini 6, PQ 6, isi dekat PQ ni. Jadi PQ dah dapat 6. 2 OR. Jadi macam nak cari OR? OR ni 2 ni potong. Turun bawah bahagi. Dapatlah jawapan kita kat situ adalah OR kita sama dengan berapa? 3. Letak sini. Bila panjang ni 3, jadi dekat R ni akan jadi apa? Negatif 3. Koordinat dia negatif 3. Panjang dia 3. Okey? Soalan A. Dia minta apa? Pintasan Y bagi garis lurus PQ. Penat kita buat, senang aja soalan ni tanya. Pintasan Y. Berapa pintasan Y tadi? 5. Dah buat dah. Jawapan A kita adalah pintasan Y sama dengan 5. Macam tu je. Okey. Yang kedua dia minta apa? Keturunan garis lurus RQ. Keturunan garis lurus RQ. Okey, B. Dia nak M untuk RQ. Okey. Pertama kamu tengok. Nak cari keturunan ada 2 cara. Yang pertama guna formula. Kalau guna formula dia mesti ada koordinat. Ada tak koordinat? Sini ada. Sini pun ada nampak nombor. Kalau ada cantik kita boleh pakai formula. Maksudnya Q kita situ negatif 6, 5. Manakala R koordinat dia apa? Negatif 3, X. Y dia kosong. Nampak? Jadi boleh pakai formula mana? Saya boleh pakai yang X1, Y1, X2, Y2. Okey, tulis formula dulu. M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Formula ni dia bagi dalam exam. Dia bagi. Kalau lupa boleh pergi tengok. Isi saja betul-betul. Y2 kita kosong. Tolak dengan Y1 kita 5. X2 kita negatif 3. Tolak dengan negatif 6. Ambil kalkulator, kira dulu atas. 0 tolak 5, negatif 5. Kira bawah pula, negatif 3 tolak 6, kita akan dapat kat situ 3. Ini dapatlah kita punya keturunan dah siap. Boleh kecilkan? Tak boleh kecilkan. Ini jawapan kita. Okey. Kalau soalan minta keturunan dengan pintasan ni senang. Dia tak minta pun bersamaan. Boleh Okey. Saya nak tengok kamu buat, nak cuba kan. Ini lebih kurang macam nombor 1 tadi. Okey. Boleh try dulu. Cuba dulu, nanti kita bincang. Cuba kejap. Ambil dalam masa 5 minit, cuba. Okey, bismillah. Okey, nombor 3. Tengok gambar dia kat situ. Kalau ikut gambar ni, dia bagi cantik gambar. Dia macam soalan nombor 1 lebih kurang, tapi dia tak samalah kan. Dia lain sikit dia. Okey, sini ada 8. Sini ada Q, P, K, L. Ini persamaan dia bagi 3Y campur 2X sama dengan 24. Itu dia bagi. Okey. Apa kita nak buat? Yang pertama kat sini. Baca soalan tu. Okey. Rajah menunjukkan 2 garis lurus KL dan PQ pada satu satah kartes. Diberi KL adalah selari. Bila selari maksudnya apa? Keturunan dia sama. Keturunan yang ini
dengan yang ini sama keturunannya. Okey. Soalan pertama dia minta pintasan Y bagi KL. Ini senang. Okey, soalan A dia minta pintasan Y untuk KL. Jadi kita tengok K dengan L ada persamaan, kita boleh guna teknik persamaan. Jadi persamaan kita adalah 3Y campur 2X sama dengan 24. Okey, kat sini. Kalau dia minta pintasan Y, kita boleh juga guna kaedah jadikan dia Y sama dengan MX tambah C. Kenapa? Sebab C ini adalah pintasan Y. C itu adalah pintasan Y. Boleh pakai kaedah ni. Okey, jadi apa saya buat? Saya akan dapatkan Y. Ini yang langkah pertama. Saya tulis 3Y. X ni tak nak. Ni tak nak, pindah sebelah. Bila kita pindahkan ke sebelah, dia akan jadi 24. X datang, tolak 2X. Okey. Sekarang kita dapatkan Y bahagi. Bahagi dengan 3. Sini pun bahagi dengan 3. Sini pun bahagi dengan 3. Yang tinggal apa? Y sama dengan 8 tolak 2/3X. Jadi kesimpulan kita daripada yang ini, kita padankan dengan formula kita YMX tambah C tadi. C kita adalah apa? 8. Jawapan kita untuk A, pintasan Y sama dengan 8. Okay? Tapi kelebihan dia apa? Kita dapat sekali dengan keturunan. Ini M sebab dia duduk sebelah X. Kita dapat sekali. Okay? Tapi kita tanya soalan ni, kita tanya dekat mana? Dekat B dia minta. Dia minta dekat B. Okay? Pintasan Y dah dapat 8. B dia minta apa? Jom kita tengok B kan. B dia minta persamaan PQ. Persamaan PQ. Bila nak buat persamaan, kita kena ada apa? Yang pertama kena ada formula MX tambah C. Kita kena ada keturunan. Dah ada keturunan belum? Dah. Kenapa? Selari. Sebab keturunan ni siapa punya? Ni orang atas punya. Kalau yang ini negatif 2/3, yang ini pun akan dapat negatif 2/3. Sebab apa? Selari. Keturunan dia sama. Nampak? Jadi keturunan untuk PQ adalah negatif 2/3 juga. Lagi satu kita perlukan apa? Perlukan satu koordinat. Apa-apa koordinat yang ada pada garisan tersebut. Yang mana koordinat? Nak ambil yang mana? Kita ambil dekat koordinat PQ. Garis PQ. Ada 8 nampak? 8 tu maksudnya apa? Apa koordinat dia? 8 tu maksudnya X dia 8, Y dia 0. Sebab dia adalah pintasan Y. Pintasan X. Okey? Dah boleh buat persamaan. Y sama dengan negatif 2/3X campur C. Jangan pergi ambil ini pula. Ni orang lain punya. Okey? Ambil apa? Masukkan koordinat kita. Y kita 0. X kat sini 8 masuk. Ambil kalkulator, tekan je. Tekan kamu akan dapat negatif 16/3. Jangan buat perpuluhan. C negatif pindah ke sebelah. Kita akan dapat C sama dengan 16/3. Maka dapatlah jawapan kita. Oleh sebab itu, persamaan kita akan jadi Y sama dengan negatif 2/3X campur 16/3. Itu persamaan garis lurus. Boleh? Faham? Okey? Saya sekarang dia boleh bagi kamu dah. Cuba, kamu kena cuba. Kalau kamu boleh buat, insya-Allah cantik. Saya dah faham lah. Okey, nombor 4 ni tak ada gambar. Saya lompat pergi soalan ada gambar dulu. Soalan ada gambar. Tengok yang lebih kurang. Yang ni, nombor 6. Masa kita memang tak banyak. Jadi kita kena skip. Nombor 6. Terus pergi nombor 6. Okey. Tengok. Saya akan bantu kamu kejap nombor 6 ni.
Lepas tu saya nak akan serah. Kamu kena try. Okay. Nombor 6. Tengok gambar dulu. Okay, dia tarik daripada kosong ni. Pergi dekat Q. Q pula ada 38. Kemudian ni dipatah balik pergi dekat P. Okay. Sekarang ni apa yang tersirat kat gambar ni? Yang tersirat kat gambar ni adalah koordinat O. O sebenarnya koordinat dia adalah 0, 0. Jadi kamu akan nampak sini ada koordinat, sini ada koordinat. Kalau dia suruh cari keturunan, bila-bila boleh buat. Nak cari persamaan pun boleh buat, tak ada masalah. Okay? Ini koordinat kita ada dua-dua. Boleh? Cuba kamu tengok soalan ni, ambil masa kejap. Ini kejap je saya rasa. Dalam 3 minit. Cuba buat. Persamaan gaya OQ dengan B tu ada soalan kebat sikit. Cuba dulu 3 minit je, jangan lama. Kejap je. Okey, tengok. Yang pertama dia minta apa? Persamaan OQ. Persamaan OQ bonus ni nak buat persamaan kena ada apa? Formula. MX tambah C. Kemudian kena ada kecurunan. Kecurunan kita boleh pakai formula sebab apa? Kita boleh pakai yang ini jadi X1 Y1, ini X2 Y2. Kita akan dapat situ 8 tolak 0 per dengan 3 tolak 0. Memang tak seronok lah tolak 0. Jawapan kita 8/3 tu. Okey. Jadi dah dapat ni. Okey, sekarang ni kita perlu cari apa? C. C tak payah sebab C ni untuk soalan OQ kita boleh guna jenis tengok je. Pintasan Y tengok je. Nampak ni? Ini namanya pintasan Y dekat kosong. Jadi kesimpulan kita C dia kosong. Itu terus dapat jawapan kita Y sama dengan 8/3 X saja. C tak ada. Kita ada dua jenis keadaan untuk nak kira C tadi, pintasan tadi. Iaitu tengok je. Dapat? Tak payah kira. Okey? Itu untuk soalan A. Untuk soalan B pula. Tengok B kejap. Kalau jumpa lah exam ni, kamu kena ingat lah. Senang ni. Diberi kecurunan PQ ialah 1. Jadi PQ ni, dia bagi M sama dengan 1 untuk PQ. Cari pintasan Y. Dia suruh cari apa? C dia berapa? Nampak? Jadi kita kena buatlah persamaan dia. Persamaan kita apa? Y sama dengan MX tambah C. Kan? Bila nak buat persamaan kena ada koordinat. Ada tak koordinat? Ada. Antara PQ koordinat ada Q. Koordinat ada Q38. Sekarang kita dah boleh masukkan. Y masuk kat sini. M masuk sini. X masuk sini. Dapatlah C. Nampak? Tu dapat jawapan kita 8 sama dengan 3 tambah C. 8 tolak 3 sama dengan C. Jawapan kita C kita dapat 5. Pintasan Y sama dengan 5. Ini mudah je. Kan? Mudah je lah. Okey. Sekejap. Terus. Boleh? Okay. Kalau sangkut bagi tahu. Ini soalan mudah-mudah lagi ni. Tengok soalan seterusnya. Nombor 7. Okey, jom. Cuba ini kita buat sama-sama. Saya tunjuk kamu kan. Mana kita nak buat? 7 Okey. Nombor 7. Nombor 7 kat sini. Soalan dia ada gambar. Gambar dia simple je. Dan dia kata apa ni? Rajah menunjukkan satu segi 4 selari. Segi 4 selari. Mungkin lebih kurang lah. Saya lukis ya. Kamu dalam exam jangan lukis. Dia tak ada lukis. Kamu conteng je dekat gambar tu kan. Okey, ni saya nak cerita je. R O P kita kat situ adalah 4
42. Yang ini siapa? Q47. Okey, cantik. Soalan dia yang pertama, cari persamaan OP. OP. Oh, tersirat. Kosong-kosong ni. Kosong-kosong kan. Jadi untuk OP senang. Tadi kita dah buat. Lebih kurang soalan dia. Jadi kita terus buat kat situ. Y sama dengan MX tambah C. Okey. Berapa M kita? M kita sama dengan 2 tolak kosong 2. 4 tolak kosong 4. Dapat M kita 1/2. C mana? C pun senang sebab apa? Untuk OPCO. Jadi jenis tengok saja, iaitu C kita kosong. Dapat terus jawapan kita Y sama dengan 1/2X. Itu persamaan yang mula-mula. Siapa punya ni? OP. Nanti lupa tulis, tak tahu siapa punya. OP kan? Okey. Jadi sama macam soalan tadi, lebih kurang Okay, soalan kedua dia minta apa? Koordinat untuk R. Mana R ni? Koordinat untuk R. Okey. Sebelum saya pergi cari koordinat R, kita tengok cerita dia. Apabila kecerunan kita 1/2 untuk siapa? OP. Kamu ingat dia kata segi 4 selari, maksudnya yang ini dengan yang ini sama. Dua-duanya sama. Jadi dekat gambar tu kita tulis siap. Bila dah dapat ni 1/2, maka yang atas ni pun akan jadi M dia juga adalah 1/2. Sama pun nampak kejadian dia. Okey. Jadi kat situ untuk soalan B, dia minta apa? Koordinat R. Apa koordinat R ni? Koordinat R ni adalah pintasan Y. Yang juga dikenali sebagai C untuk garis ni. Jadi seolah-olah kita boleh buat persamaan dia Y sama dengan MX tambah C. M kita dah ada sebab sama 1/2. Koordinat kita pakai yang mana? Tengok garis ni. Kalau garis ni kena pakai yang mana? Pakai Q, jangan pakai P pula. Salah nanti. Kan? Jadi kita ambil 4, 7 kat situ. Okay. Kita buat persamaan ni, kita akan dapat C nanti. Okay. Jom kita masukkan. Saya masukkan M dulu. Y sama dengan 1/2X tambah C. Masukkan XY lah. 7. Y dia 7. 1/2. X kita kat situ 4. Tambah C. Potong. 4/2 tinggal 2. Okey. Yang ni 1 darab 2. Kurungan 2, 7. 2 pindah sebelah. Jadi tolak. 7 tolak 2. C dapat 5. Soalan tanya apa? Soalan tanya koordinat bagi R. C dia koordinat. Jadi R koordinat mesti ada apa? X, Y. Berapa X dia? Kosong. X dia kosong. Y dia berapa? 5. Ini kita kalau dia minta pintasan, tulis pintasan Y 5. Dia minta koordinat, tulis koordinat. Ikut apa soalan minta. Okey. Tengok soalan C pula dia minta apa tu? Persamaan QR. Lah. Kenapa minta bonus? Kan? Senanglah cerita dia. Minta bonus tak? Minta bonus kat sini. Jadi untuk apa tu? Persamaan QR, Y sama dengan M kita berapa? 1/2X. C kita berapa? 5. Bonus semua dah dapat dah. Semua dah dapat dah cerita dia. Sebab tu dia dapat terus. Yang C tu bonus. Ambil letak aja sebab benda dah ada. Okey? Kalau exam dia bagi markah dia 5 yang ni, alhamdulillah. Ini senang. Boleh ini salah satu contoh macam ni. Soalan-soalan saya ambil ni adalah soalan SPM tahun-tahun lepas. Cuma dia ubah suai sedikit lah. Nombor-nombor je, nombor tukar nombor-nombor. Okey. Tengok seterusnya. Dia nampak ni soalan 2008 tengok 2008 sekejap. Dia yang later-later semua ada juga, tapi dia lebih kurang je soalan dia. Cuma saya ambil yang lama-lama ni sebab apa? Dia lebih jelas. Lebih jelas. Sebab zaman dulu tak boleh pakai kalkulator. Jadi cara dia boleh buat soalan tu, dia nak kita kira, pelajar boleh kira. Okey? Jom. Cuma kamu tengok soalan SPM. Apa beza je tadi? Banyak tulis.
Soalan SPM ni banyak betul dia tulis ayat-ayat dia. Panjang lebar dia cerita. Kan? Saya gambar dulu. Gambar kat sini. Sini gambar. Ambil gambar dia dulu. Satu naik. Kemudian ni macam tengok pun tahu selari. Selari ni. Okay, T S Q 58. Kemudian ada persamaan Y. Oh, cantik. Persamaan dia dah bagi cantik macam ni. Terima kasih banyaklah. Kan? Susah kan? Biasanya dia bagi pelik-pelik. Okey. Soalan dia kita baca lah. SPM. Dalam rajah O ialah asalan. Titik R terletak pada paksi X. Okey. Ini maksudnya titik R tertinggal pula R. Okey. Ini adalah pintasan X. Dan titik S terletak pada paksi Y. Garis ST adalah selari dengan paksi X. ST ni selari dengan paksi X. Okey. Kemudian garis lurus PQ. PQ tertinggal sini. Garis lurus PQ adalah selari dengan garis RS. Nampak? Dia selari. Selari maksudnya apa? Kecerunannya sama. Okey. Persamaan RS Y sama dengan 2X campur 8. Okey, daripada persamaan ni kita dapat dah kesimpulan kita. Persamaan ni jelas dapat. Yang ini siapa? M. Yang ini siapa? C. Jadi kita label kan. Jadi kalau sini M dia sama dengan 2, yang ini M sama dengan 2. Nampak? Dia punya itu. Kemudian apa? C kita. Kalau C 8 maksudnya dekat S ni adalah 8. Jadi koordinat S adalah 08. Macam tu. Okey. Dan garisan ni straight. Macam tadi. Kalau dia straight macam ni maksudnya yang formula dia akan jadi Y saja. Y sama dengan apa? Y sama dengan 8. Sekarang tengok apa soalan nak. Ni banyak dah dapat ni. Daripada gambar je dapat banyak dah. Nyatakan persamaan garis lurus ST. Bonus. Nampak? A. Tulis je. Y sama dengan 8. Dapatlah 2 markah. Bukan 1, 2 biasanya. Dia bagi. Bukan, ini benda ni kita perlu ada pengetahuan. Kat mana? Dekat sini. Untuk buat, baru tulis jawapan. Lepas tu jangan padam ni. Yang contoh dekat gambar rajah, jangan padam. Biar je. Pakai pensel macam biar je. Jangan padam. Jangan kerja tu. Tak payah buat 2 kali. Okay? Cari persamaan garis lurus PQ. Dan seterusnya. Nyatakan pintasan X. Ini dua benda kan. Pertama, dia suruh cari persamaan PQ. Formula kita Y sama dengan MX tambah C. Kecurunan dah ada belum? Dah ada. Apa kecurunan kita? M kita sama dengan 2. Ada tak koordinat? Ada. Semua ada. Sebab benda tu kita perlu ada. Kalau tak ada, tak boleh buat. Kan? Jadi kat sini, saya masukkan M dulu. Y sama dengan 2X tambah C. Sekarang nak cari C. Jangan pergi ambil orang punya, pergi ambil 8. 8 bukan ni orang punya. Okay? Ambil koordinat ni masuk. Jadi Y kita 8. X kita 2. Y kita 2 pula. Mana saya ambil 2? 5. Salah masuk pula ni 5. Tambah C. Jadi kita akan dapat 8 sama dengan 10 tambah C. Jadi C kita akan dapat 8. 10 pindah sebelah. Tolak 10. Dapat negatif 2. Okey. Soalan nak apa? Persamaan. Persamaan kita akan jadi Y sama dengan M dia 2. Pintasan C dia adalah negatif 2. Ini kita dapat persamaan. Okey. Kemudian dia kata seterusnya. Seterusnya nyatakan pintasan X. Apa pintasan X? Formula kita tadi. Pintasan X berlaku apabila Y sama dengan 0. Masukkan ke dalam persamaan. Jadi Y 0 akan jadi 0. 2X tolak 2. Ini pindah yang negatif. Kalau ada negatif dengan positif, pindah yang negatif. 2X negatif akan jadi 2.
Kita nak X, 2 tak nak. Potong 2, turun bawah. Dapat jawapan guys tu. Pintasan X sama dengan 2/2, 1. Nampak? 5 markah. Okay. Antara topik yang banyak membantu pelajar dalam nak dapatkan result yang agak bagus dalam SPM. Kita target, sebelum kita target A, kita kena target kepujian dulu. Sekurang-kurangnya kamu kena dapat markah 60 ataupun 50 ke atas. Okay? 50 ke atas dah okey dah sebenarnya kan. Naik pelan-pelan lah, naik pelan-pelan. Sikit-sikit dia pergi. Kamu dah boleh layak menyambung pelajaran. Pergi sambung belajar, skor A. Nampak? Kan? Kalau dekat SPM nak skor A ni tak sempat belajar ni. Dah ketinggalan banyak form 1, form 2, form 3 banyak tinggal. Kita boleh buat ulang kaji pelan-pelan. Skor bagi dapat, kamu sambung belajar. Dah sambung belajar, jumpa mate, dia akan ajar pada awal skor A terus. Kan? Jadi masuk je peringkat seterusnya, jangan tunggu. Fokus, kan? Belajar betul-betul, skor terus. Okey? Itu contoh soalan nombor 11. Kita pergi seterusnya. Nombor 12 kan. Okey. 12 kan. Nombor 12 ni dapat dia soalan dia macam panjang. Tapi sebenarnya kamu kena ingat macam mana panjang sekalipun soalan SPM pasal garis lurus, dia tak boleh lari. Dia hanya boleh tanya pasal apa? Persamaan, kecerunan, pintasan. 3 orang tu je. 3 benda tu je, pusinglah macam mana pun. Okey? Kita buat sama-sama. Nombor 12. Kamu boleh tengok je gambar dia. Saya lukis gambar kejap. Biasanya kenapa saya lukis gambar? Sebab jalan kerja kita banyak kat gambar. Kamu tak payah lukis semula, kamu conteng je gambar tu terus. Conteng je. Dalam SPM conteng je sebab apa? Banyak jalan kerja kita senang, kita conteng je gambar tu. Yang ini adalah C -8, -4. Atas dia A, B, 90 darjah. Dia bagi belah kanan, kita nak belah kiri pun tak apa. Sama je cerita dia. Okay. Kemudian D, sini ada O. Okay. Baca soalan sambil menambahkan maklumat yang kalau perlu kan. Okay. Rajah menunjukkan 3 garis lurus. 1, 2, 3. Betul? AC, ABBD dilukis pada satu satah kartesan. D terletak pada paksi Y. Okey, pintasan Y. D. B terletak pada paksi X. Pintasan X. AB adalah selari dengan OD. AB selari dengan OD. Maksudnya persamaan kita kat sini X saja kan? X saja. Okey. Dan AC selari dengan DB. AC dengan DB sama pula. Okey. Persamaan bagi garis lurus DB. Dia bagi DB. Mana DB itu? 2X campur 6 sini. Jelas Jelas dia bagi persamaan jelas. Jelas dia maksudnya bukan jelas nampak. Tak. Jelas kita boleh buat apa? Kita boleh dapatkan M dia. M sini sama dengan 2. Kalau M sini sama dengan 2, M sini pun sama dengan 2. Sebab apa? Selari. Nampak? 6 pintasan Y. Di sini koordinat kita 6. Itu saja. Tak ada kaitan dengan orang lain pun. Kan? Okey. Seterusnya, cari persamaan AB. Nanti soalan ni tersirat. Soalan ni tersirat. Tengok A. Dia nak persamaan AB. Okey, kalau kamu tengok betul-betul, nak dapat persamaan AB, kita hanya perlu dapatkan koordinat B ni. Nampak? Nak dapat koordinat B, kita kena guna persamaan ni. Dapatkan apa? Pintasan X dia. Pintasan X tu saya kata dia tersirat sikit. Okey. Jadi saya akan gunakan Y sama dengan 2X campur 6. Jadi nak cari apa? Pintasan X. Pintasan X maksudnya apa? Y sama dengan 0. Pintasan X kan. Jadi kat sini saya masukkan 0. 2X campur 6. Okey. 6 pindah sebelah. 2X nak pindah boleh, 6 boleh. Tak ada masalah. Tak apa kan. Saya suka pindahkan yang usik X dia.
Dipindah ke negatif 6. Potong 2 turun bawah. Dan kita akan dapat X sama dengan negatif 3. Sini maksudnya negatif 3. Di jawapan kita untuk A tulis cantik. X sama dengan negatif 3. Ini persamaan garis lurus AB. Dia tersirat sikit. Dia jaga dalam exam benda ni. Okey. Soalan B. Cari persamaan garis lurus AC. Cantik. Baca soalan pun tahu dah. Garis lurus AC nampak? B. Untuk AC, kita dah ada apa? Formula dah hafal. Y, MX tambah C. M dah ada belum? Dah tulis dah. Selari. M sama dengan 2. Ada tak koordinat? Ada. Negatif 8, negatif 4. Ada 3 orang ni boleh buat dah. Dah boleh buat dah. Jadi mula-mula kita buat apa? Saya letak M dulu. Y sama dengan 2X tambah C. Kemudian saya masukkan X dengan Y pula. Y dia negatif 4. Jangan terbalik. Ada pelajar dia penat-penat buat terbalik X dengan Y. Aduh habis. 2X kita negatif 8 campur C. Sini kita akan dapat negatif 4. Ni dah dapat negatif 16. Tambah C. Negatif pindah sebelah. C dapat negatif 4 campur 16. Ambil kalkulator, kita akan dapat C sama dengan 12. Okey, soalan nak apa? Persamaan, bukan nak C. Persamaan jawapan kita, oleh sebab itu Y sama dengan M dia 2X, C kita 12. Siap lah. Persamaan. Dia ada apa? Ada lagi tak? Dia minta. Ada. Seterusnya. Nyatakan pintasan X. Apa formula untuk pintasan X pula? Y sama dengan 0 untuk yang ni. Ini orang lain. Ini orang lain. Okey. Jadi saya akan gunakan ni. Masukkan 0 sama dengan 2X campur 12. 2X tunggu. 12 pindah. Tambah. Tukar jadi tolak 12. Potong 2 turun bawah. Di jawapan kita akan dapat X sama dengan negatif 12 bahagi 2, negatif 6. Nak tulis X saja boleh. Nak tulis penuh perkataan dah ayat pintasan pun boleh. Okey? Itu soalan ni. Nampak macam susah sikit tapi benda yang sama ingat. Dia kena tanya benda yang sama. Dia akan tanya benda yang sama, dia kena tanya benda yang sama. Iaitu persamaan kecerunan pintasan. Okey? Kamu try buat. Pergi try. Soalan ni. Hati-hati tengok. Nombor 17. Cuba. Ambil. Ambil 5 minit. Cuba buat. Boleh kita bincang terus. Okey. Senang je. Mesti dah ingat ni. Nak buat persamaan RS. Kena ada apa? Formula. Y sama dengan MX tambah C. Nampak kan? Okey, kemudian ada kecerunan. Ada tak kecerunan? Tak ada, kena pinjam. Bila nak pinjam, tengok kawan dia punya. Y sama dengan Y campur 2X sama dengan 2. Pindahkan Y sama dengan negatif 2X campur 2. Jadi M kita adalah sama dengan negatif 2. Dekat sini M pun sama dengan negatif 2. Masuk naik. Jadi Y sama dengan negatif 2X tambah C. Nak dapat C, kena pakai koordinat yang berkaitan. Ni seorang je ada, senang bagi. Jadi Y kita 5. X kita adalah negatif 4 tambah C. Kita akan dapat 5 sama dengan 8 tambah C. C sama dengan 5 tolak 8. Dapat jawapan negatif 3. Okey, jangan biar macam ni. Dia nak persamaan. Okey, jawapan kita Y sama dengan negatif 2X tolak 3. Okey, dah dapat yang ni, baru dia minta pintasan X pula. Apa pintasan X? Formula kita, pintasan X kamu kena jadikan dia Y sama dengan 0. Terus buat. Persamaan yang sama. Negatif 2X tolak 3. 0 sama dengan negatif 2X tolak 3. Pindah
2x boleh? Sebab dia negatif, kita boleh pindah dia. 2x sama dengan negatif 3. Potong 2, turun bawah. Kita akan dapat jawapan kita. Pintasan x sama dengan negatif 3/2. Ini mudah kalau dapat soalan macam ni. Okay? Cuma soalan dalam SPM kamu yang latest sekali, kalau dia kebat pun dia hanya penceritaan. Dia kata ni koordinat rumah Ali, ni koordinat rumah Din, jalan raya. Macam tu cerita dia pusing-pusing je. Dia buat benda garis lurus tu. Okey? Itu lebih kurang untuk topik hari ni lah. Pasal persamaan garis lurus. Harap kamu boleh faham kan? Okey? InsyaAllah esok kita akan jumpa lagi. Besok saya target untuk kamu. Saya tengah susun sikit sangat soalan saya ada. Saya kena tengah cari sikit lagi. Besok saya target saya akan cuba untuk soalan mudah sikit, iaitu soalan kertas 1 yang selalu pelajar lupa juga, iaitu melibatkan yang pertama untuk esok iaitu angka bererti. Angka bererti. Dan kawan dia adalah nombor piawai. Nombor piawai. InsyaAllah dua soalan. Dan biasanya dia soalan ni hanya dalam kertas 1, objektif saja. Dia boleh pergi kepada 3 atau 4 soalan. 3 atau 4 soalan. Dan kadang-kadang 2 je tengoklah. Cuma dalam SPM kita, biasanya soalan ni dia mesti dalam lebih kurang 3 atau 4. Yang sebelum ni lah format kamu mungkin dikurangkan sedikit. Kalau dikurangkan maksudnya seorang satu je. Okay? Tapi masalah dia apa? Antara masalah utama soalan ni adalah dia boleh tanya dalam bahagian penyelesaian masalah. Itu problem dia dalam penyelesaian masalah. Okay? Dan dia adalah soalan mula-mula yang kamu akan jumpa. Jadi pembuka bicara kalau tak boleh buat, kacau, gagap terus habis. Okay? Jadi untuk hari ini alhamdulillah okay, sampai sini dulu. Okay, kita sampai sini dulu. Jadi saya Cikgu Mai, jumpa lagi esok pagi semua. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Baik.